Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri. Ista'mil bihi jasadi bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah. Sambung lagi malam ni pengajian kitab Kifayatul Muhtadi, syarah kitab Sulamul Mubtadi, Syekh Daud Al-Fatani. Sambung kita pada muka surat, tak tahu muka surat berapa, kitab tinggal. Muka surat, kejap, Jawi 64, Rumi 81. Tak, 81. Jawi 64, 9 daripada atas. Jawi 64, 9 daripada atas. Rumi 81, kitab Kifayatul Muhtadi. Sambungan daripada minggu lepas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripadanya apa? Kita bincang pasal apa? Setengah daripadanya Oh, pasal najis. Najis bukan hadas, najis. Najis. Maknanya nak sembahyang tu kena suci daripada najis. Lepas tu bila dia kata macam tu, mestilah dia kena terangkan najis tu apa. Macam mana najis, dekat mana yang tak boleh, kat badan, pakaian dan sebagainya kan. Kat situ. Situ dia punya tu. Jadi tiba-tiba je masuklah seterusnya. Dah setengah daripadanya. Najis lah maknanya. Itulah penting juga domain tu time macam ni. Masa ni penting lah. Lepas ni tak ni sangat lah. Dan setengah daripadanya najis, maksudnya yang ada najis tu tak sah sembahyang. Okey, ataupun kalau tak pun kita kata setengah daripada najis. Apakah dia najis? Najis ialah tu pun sama boleh jugalah. Tapi tujuan cerita ni berkaitan dengan kalau ada dekat dia badan, pakaian ataupun tempat sembahyang tak sah, tu asalnya. Tapi alang-alang rugilah cerita pasal tu aja. Cerita pasal najis tu apa pula? Tu dia bahas, dia panjangkan sikit. Jadi dapat 2 in 1 lah. Dapat tahu najis tu apa dan dapat tahu juga dengan najis tu dia tak maaf. Dengan maksud tak sah sembahyang. 2 in 1. Dan setengah daripadanya iaitu daripadanya najis tu iaitu tiap-tiap suatu yang cair. Pertama ayat yang ada punya syarat pertama apa? Yang pertama sekali cair. Itu penting lah, cair lah maksudnya cair. Maknanya cair lawannya pepejal. Itu lawan dia. Jadi pepejal, hukum dia lain. Yang cair memabukkan dia. Minum mabuk, maka dinamakan dia khamar.
nama khamar, iaitu khamar ni arak yang dijadikan ia daripada air inap, anggur. Ini dia takrif khamar tadi. Dah lalu hari tu dah lalu sekali lalu kan. Disebut khamar dengan nabis. Sekarang nabis ada. Kita dah lalu hari tu syarah aja. Kali ni setiap dengan kitab dah. Jadi dalam kitab tulis. Jadi khamar ialah arak yang dijadikan daripada anggur. Tak kisahlah anggur warna apa pun. Warna merah, anggur warna ungu, warna hijau, anggur besar, anggur kecil, anggur kismis, dan jenis anggur itulah, tu inap, daripada air inap, yang dijadikan dia daripada air inap. Maksud air inap ni perahan daripada anggur. Ada pun, kita baca dulu, ada pun yang dijadikan dia daripada lainnya anggur lah, dinamakan dia nabis. Itu sebab nabis tu, nabis, maka sekaliannya najis. Dia kata nabis pun najis, sama lah, tak dibezakan nabis dengan khamar. Pada mazhab Syafi'i ni tak dibezakan, sama juga, dua-dua najis sekaliannya, dua-dua najis. Dua-dua tu maksud khamar arak yang dibuat daripada anggur, ataupun nabis arak yang dibuat daripada bukan anggur, apa-apa lah. Apple, barley, beras, tuak, apa-apalah selain daripada anggur. Maka sekaliannya najis kerana tiap-tiap sesuatu yang memabukkan, satu yang memabukkan lagi cair, tu syarat cair tu, dia mesti cair. Najis ia kerana ditegahkan jualnya. Dia sahaja kaitkan pada jual pula, muamalat, tak boleh jual, ditegahkan, tak sah jual beli. Kita tengok tu, baca dulu. Ditegahkan jualnya pada syarak, tak bagi. Adapun suatu yang memabuk tetapi bukan cair, maksudnya dia pepejal lah, bukan cair. Bukan cair tu maksud bukan air ataupun bukan cecair. Salah kan? Janji dia mengalir macam tu lah, cair macam tu. Seperti afyunun, candu, dan biji kecubung, dan hashishun, hashish tu ganja, dan buah pala. Buah pala pun tak apa, dah makan buah pala ke salah je tu, jatuh memang buah pala real, takkan buah kepala. Mestilah buah pala. Siapa dah makan buah pala, bersedialah menerima hukuman. Dan lainnya tiada najis, dia kata suatu yang memabukkan, tak najis tapi memabukkan. Nak cerita pasal memabukkan tu memang tak najis sebab dia bukan cecair. Jadi dia buah pala ni setaraf lah dengan candu, dengan biji kecubung, dengan ganja. Ya. Nanti kita tengok satu persatu. Ni baca dulu, ambil dia punya ni. Pertama, ulang balik. Pertama, khamar adalah arak yang diperah daripada anggur, namanya khamar. Innamal khamru, khamar tu, wal maisir, dan judi, dan bertenun nasib. Rijsun min amalis syaitan, adalah pekerjaan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah kamu. Jadi maksud bila sebut khamar, maksudnya arak yang dibuat daripada anggur. Anggur kecil, anggur besar, anggur warna apa-apa, janji anggur, namanya khamar. Jika dibuat arak lah, dibuat untuk memabukkan tadi. Jika dia bukan selain daripada anggur, dinamakan nabis. Cuma nabis ni dia banyak makna. Asal makna nabis, hirisan buah ataupun kurma kering yang letak dalam air kosong, lepas tu minum. Kan orang kata kurma ambil berbiji, letak malam tu, esok minum, bagus, dia jadi warna macam lain sikit. Lepas tu kita pun selalu duk buat lemon, iris-iris kita bubuh. Apa lagi? Termasuklah bali yang kita minum tu, bali sama air apple kita hiris, letak. Itu asal nabis, asal hirisan buah, air hirisan buah tu asal. Kemudian nabis ni dibesarkan, maksudnya makna tu dah lama, makin lama dia macam hancurkan pun. Tadi hiris, dia hancur pun orang panggil nabis juga. Biasalah peredaran masa kan. Walaupun hancur pun dia panggil nabis juga. Maksudnya jadi air buah tu lah, nabis juga. Dengan syarat bukan anggur lah. Anggur cerita lain.
Kemudian dan air perahan tadi tu, jika diolah, adalah cara dia buat, diperam dan sebagainya, dia boleh jadi arak, boleh jadi mabuk. Boleh jadi mabuk. Dia boleh jadi arak lah, dia mabuk. Diperam dia panggil. Habis, tu sekadar takrif dulu. Kerana tu pada mazhab Hanafi, khamar adalah arak, najis haram minum. Tu khamar adalah arak, ialah khamar adalah arak dan ianya najis dan dia haram minum. Siapa yang menghalalkan dia kafir. Menghalalkan yang haram kan kafir kan? Menghalalkan yang haram kan kafir. Kalau kena tak sah solat, itulah dia. Itu dia panggil khamar. Tapi kalau nabis pada mazhab Hanafi ni bukan arak. Yang tadi pada mazhab Syafi'i samalah. Dengan mazhab-mazhab yang lain samalah iaitu khamar tadi. Cuma beza sikit pada mazhab Hanafi, nabis ni bukan arak. Nabis ni bukan arak, tak najis, siapa yang menghalalkannya tak kafir. Kalau kena kat solat, sah solatnya sebab dia bukan najis. Jika dia minum sedikit tak haram, tapi kalau minum banyak, kalau minum sedikit, kalau dia minum sedikit sebaik ada Abang Zaidi. Kalau tak ada Abang Zaidi, tak tahulah nak cakap apa. Ya Allah, mujurlah IM ni ada Abang Zaidi ya. Kalau tidak orang tak perasan benda kecil. Okey. Jadi bukan arak, tak najis nabis ni. Walaupun bau dia masam, walaupun minum banyak-banyak memabukkan, tak najis juga, dan dia bukan arak mazhab Hanafi. Dia habis tu dia apa? Dia adalah minuman, cuma minum banyak mabuk. Bila minum banyak mabuk, maka haram dia minum, bukan sebab dia tu arak, sebab mabuk. Kalau minum minyak masak, mabuk? Mabuk oi. Minyak masak tu mabuk. Jadi haram ke? Arak ke? Sebab benda setiap yang arak mabuk kan? Kalau dia minum apa? Yang campur-campur tu kan, air ni campur ni, air campur ni, air campur. Koktel lah, koktel. Tapi koktel sedap. Dia tak kena, dia campur air gas, campur tu, campur Coca-Cola, campur. Koktel ni campuran daripada air. Campur kan. Jadi bila minum tu mabuk, adakah dia haram? Tidak, minum sikit tak apa. Minyak masak guna tak apa. Kau pergi minum togok memanglah mabuk. Jadi maksudnya minum banyak mabuk, haram kerana mabuk, bukan haram kerana dia tu arak. Itulah hujah mazhab Hanafi yang mengatakan walaupun dia nama stout ke, nama yang bukan buat daripada anggur lah. Tapi kalau dia campur bahan-bahan lain yang mabukkan tu pun cerita lain juga. Jadi dia bukan kerana nas hanya sebut khamar. Khamar, nak jadi khamar mesti buat dengan anggur. Maka orang yang cerdik ni, dia buat daripada tuak, daripada sebagainya, tak dinamakan khamar, dan dia bukan arak, dan dia menghalalkannya tak jadi kafir, sebab dia khilaf, benda khilaf. Dan minum sikit boleh, minum banyak pun boleh, tapi minum banyak mabuk haram kerana mabuk, bukan haram kerana arak. Tapi sedangkan kalau anggur, dia adalah arak ataupun arak secara qat'i, secara nas. Minum sikit pun haram, tak mabuk, minum banyak pun haram. Nampak kat situ. Jadi dia ringan sikit, itu yang bahaya kalau sebut. Memang benda ni akan mendatangkan fitnah, bukan fitnah lah, mendatangkan kecelaruan dalam keadaan kita sepatutnya nak kena kerahkan lagi, sebab orang duk sibuk, budak-budak duk minum apa semua. Bila nak diharap, bukan haram lah, tak diberi lesen untuk juara di mana? Yang baru saya dua ni. KL kan? Di BKL saja. KL aja. Sebelum tu Shah Alam dulu, tak silap. Shah Alam dulu tak boleh jual di 7 mana tu. Adalah dia punya syarat tu. Dah tu dulu. Sekarang ni di BKL buat, orang semua orang kafir lah. Semua duk kecoh dah. Jadi sepatutnya kita sekarang lagi keras. Ni apa pula longgarkan? Bukan nak longgarkan. Mazhab Syafi'i haram, mazhab Hanafi je cerita ni. Dan mazhab Hanafi pun ada khilaf. Dia kata maksud nabis tu bukan nabis yang mabuk tu. Nabi tu yang hirisan. Sebab nabis kan banyak mana. Adalah khilaf dekat mereka juga. Cuma dia akan ada guna juga. Apabila terkepit nanti memang dia akan ada guna benda ni.
Bila terkepit sekarang tak terkepit tak apa, kan? Terkepit masa tu tak ada pandangan ke? Baru tahu. Kalau nak keras-keras sangat. Jadi kita nak kata memang betul. Dalam kitab kita pun tulis, nabis ke, khamar ke, buat daripada anggur ke, buat daripada apa, jika minum mabuk haram minum banyak, minum sikit pun haram. Malah dia najis. Dan tak boleh jual beli dan sebagainya. Okey. Jadi hujah mazhab Hanafi macam tu lah. Air kelapa. Bila elok je. Air kelapa minum okey je. Air tuak. Bukan air nira. Nira. Air tuak takut orang tak faham. Air nira. Nira nipah, nira kelapa. Kan? Minum banyak, dia boleh jadi bengong kau. Banyak sungguh. 20 gelas. Jadi tu. Dia jadi. Kita penggemar nira paling dengar nira nipah lagi. Kalau pergi belah-belah apa tikam batu ke belah mana, belah apa Kedah mana kan, Ian tak banyak sangat. Memang cari tu dulu. Dia jadi bengong kalau minum banyak. Itulah hujah dia. Nira tak boleh ke? Sebab minum banyak dia boleh jadi pening. Minum sikit pun tak boleh lah. Apa pula? Itu boleh, nira boleh. Kalau nira boleh, kenapa ni tak boleh? Dia macam tu. Sama. Cuma yang ni dah bau masam. Bau masam pun minum tak mabuk sikit. Minum banyak baru mabuk. Jadi boleh lah. Sama dengan yang lain. Jadi kalau nak kira-kira yang lain, air kopi ke. Minum banyak. Kalau katalah air apa air oren ke. Ataupun kalau bukan air pun air ketum ke. Betul lah juga tu. Okey, air ketum minum sikit boleh tak? Jadi kalau katalah sebab ketum minum banyak dia jadi bengong, jadi mabuk, minum sikit pun tak boleh lah. Itu nampak hujah dia, cantik tak hujah dia. Jadi kalau kita kata ketum tu boleh minum sikit dengan maksud untuk minum untuk buat kesihatan lah. Sikit dia akan jadi okey, banyak campur jadi bengong tu. Jadi bila sikit maknanya apa beza dengan perahan buah-buahan yang lain? Kat situ lah. Kat situ ada dia punya tu. Nama tak kira. Kita ada root beer, kita ada ginger beer. Itulah. Beer. Itulah. Beer tu itulah. Tapi beer mungkin ada khilaf di tak nama tu di orang putih dia panggil beer tu, ada antara beer yang beer, ada beer yang bukan beer yang buih tu. Mungkin kau ada macam tu. Sebab tu panggil root beer. Tapi seingat-ingat lah, kalau yang ada double meaning macam tu takkan dapat halal, tak silap. Walaupun dia tu dia tak boleh dapat halal kan. Sebab dia macam tai itik kan. Orang nak ambil halal tak boleh. Nak ambil halal dia kena tukar nama. Tai itik atau tai itik? Makanan tai itik yang sedap warna oren. Warna Putih susu. Betul tak? Tai itik lah kan. Kalau orang nak ambil halal jakin tak boleh. Sebab nama. Jadi dia kena tukar lah. Apa? Manisan Kelantan. Macam tu ke apa ke kan? Baru boleh. Dia memang tak boleh. Sebab dia akan mengganggu. Dia tak boleh tu kata halal ni dia. Sama lah juga tu. Jadi kalau setakat nama tak apa. Nama tak ada masalah. Letaklah nama apa pun. Tak ada masalah. Ginger beer kan. Maksudnya ginger tu masuk lah. Halia yang telah diperah lah kita kata jadi air. Boleh jadi arak tu. Kalau buat dengan gini, peram dengan gini minum boleh jadi arak lah, kita boleh memabukkan. Habis ginger minum sikit boleh. Itu dia punya hujah. Dan mantap jugalah hujah dia. Masalah cuma mana boleh kita. Habis macam tu lah buat dengan Bali. Sama lah. Stout dia lain kan. Dia lain. Dia macam stout dia buat daripada apa tah. Kalau Bali stout Bali. Wine apple kot ke apa? Wine anggur. Dia ada satu-satu ada. Dulu ada salin. Tapi tak kat mana. Kitab tak awak ada dobek tapi memang ada. Kalau Bali lain. Kalau buat daripada tebu lain. Ada nama dia. Ada nama dia. Nama orang putih lah. Maksudnya orang putih letak nama dia tu. Ada. Dia buat daripada air. Yang ingat satu je. Dia buat daripada air kelapa. Air kelapa tu. Dia peram. Toddy. Tu ingat. Samsu. Jadi dia ada nama-nama dia. Yang itu pada mazhab Hanafi ada khilaf. Yang pertama mengatakan minum selagi tak mabuk dia dibenarkan. Minum mabuk haram kerana memabukkan. Mazhab Syafi'i tidak. Dua-dua.
Itu masalah tu. Itu yang masalah nak kita. Kalau kata air ketum tak boleh minum kan. Sebab dia memabukkan minum banyak. Minum sikit tak mabuk. Okey, haram. Katalah nak jadikan dia arak. Dia adalah arak. Sama je. Arak lah tu sebab mabuk. Okey. Dan kita boleh kata najis jugalah yang tu. Kalau najis. Mazhab Syafi'i memang haram lah. Bila haram automatik kan najis. Tapi jadi masalah. Sebab orang dulu dia guna memang untuk pukul padi, untuk naik tangkap ikan kat laut. Dia punya tu kegunaan jadi mabuk betul. Sebab dia bubuh macam-macam. Macam-macam dia bubuh. Jadi bila dia bubuh macam-macam tu campur dengan ketum baru jadi mabuk. Tapi yang dia haramkan ketum. Tanam pun kena tangkap kan. Susah nak cakap. Cuma kalau nak kata tak boleh haram sebab dia mabuk, maka dia adalah najis. Macam mana kalau minum sikit? Asyik ada makanan-makanan tertentu letak daun dia macam tu jadi sedap lah, jadi sikit-sikit lah. Air kalau air masak air letak satu biasa India buat satu daun yang ada urat merah, urat putih, dia benda tu. Tak sempat nak mengaji, tak sempat nak talaki bab tu. Tapi ada urat merah tak silap macam ni letak dia tak dalam tu lah. Kan ambil air buat teh tarik kan. Mantap. Dia bukan pening, dia jadi lain. Itu yang jadi. Dia letak satu daun je. Habis tu dah berapa jam ah? 24 jam ke berapa jam je. Dah tuang tu. Esok nak buat yang lain, boleh lagi satu, sikit je. Tak jadi apa pun. Hari tu pula tambah kan ada yang menggelegak. Tapi dia punya ini macam tak boleh tinggal loh. Habis tu macam mana? Itulah. Nak bagi straight dia nanti kan dia berlawanan dengan fatwa, dia berlawan tu. Jadi kita cakap macam tu je. Cuba macam mana sekarang? Sebab apa sahaja yang memabukkan dia adalah najis lah kiranya. Memang problem lah untuk tentu. Sebenarnya taklah. Sebenarnya yang haramnya kerana mabuk. Jadi kalau minum mabuk haram lah. Sama macam minum minyak masak mabuk haram lah walaupun nama minyak masak. Kenapa dibezakan yang ni okey minyak masak boleh tapi kau pergi minum sapu-sapu kau jadi mabuk, pakat minum, ambil obat nyamuk ke apa kan. Kalau dia buat sesuatu dia memang boleh jadi mabuk pun, tapi obat nyamuk tu elok aje boleh jual. Dia jadi tanakut, dia jadi akan bertentangan kat situ. Yang ni boleh, ni tak boleh, ni boleh tak boleh. Jadi sebab dan yang mengharamkan, kerajaan yang mengharamkan pula dia lain pula. Saddu zara'i ada satu lagi bagi mereka mencegah yang lebih, maksudnya dia walaupun tak sampai tahap tu awal-awal lagi potong terus. Maksudnya tu haramkan. Sebenarnya tak sampai tahap tu sebab apa? Nak jaga dia ada lain. Senang cerita lain. Kita cuma boleh tengok melalui mata mungkin merpati aja. Tapi dia tengok mata helang. Dia. Jadi lain hukum tu. Tapi bila kita detailkan tak sampai tahap tu. Tu kalau kita mengaji. Kalau tak mengaji ikut. Dia tengok tu. Ada berapa orang, berapa ribu, juta rakyat. Kalau dia cakap macam ni menyebabkan selamat ramai yang selamat. Tapi kalau dia cakap macam ni dalam keadaan yang sebenar-benarnya secara detail, dia orang bukan faham pun, menyebabkan lagi mudarat. Dia ada lain tu. Dia ada benda tu. Kita tak tahu. Kita tak duduk di tempat yang tinggi tu. Jadi mereka tengok, mereka tu mungkin mufti ke, mungkin ahli majlis fatwa ke, mereka tengok tu kadang-kadang benda tak sampai dia letak. Dia panggil saddu zara'i. Apa? Menutup apa dia panggil? Tu benda tu lah. Maksudnya dia nak menutup mudarat yang lebih besar, menutup pintu kerosakan yang walaupun tak sampai lagi tapi tutup awal-awal. Tu dia ada satu saddu zara'i. Mazhab Syafi'i tak ada sebenarnya saddu zara'i, tak silap. Tak ada. Ada mazhab lain tapi dia guna kaedah mazhab lain tu untuk menentukan hukum atas dasar menutup pintu kerosakan. Nak kira sampai tak sampai, samalah bab rokok, bab apa semua samalah tu. Tak sampai lagi tapi sama yang sekarang itu kontroversi lah. Orang kata minum arak tak boleh, Kristian tak benarkan minum arak, aku kata boleh. Tapi apa kesimpulan orang buat sekarang? Minum arak boleh, minum tak boleh mabuk. Dia jadi macam tu lah. Memang jadi itulah masalahnya. Sebab tu zaman sekarang ni kena cakap jangan cakap yang itu. Yang kita baru cakap tadi, sebab tu tak boleh cakap. Bukan dari segi tak boleh cakap apa. Patutnya yang tu tak boleh cakap lah. Cakap yang macam haram. Dia kena pandai juga kat situ.
Tapi kita nak mengaji, macam mana tu nak agak-agak? Salah. Kalau nak kira, pada agama lain pun ada mazhab dia kan. Mazhab dia minum banyak, minum haram terus. Katolik kot, haram. Yang baru sikit ni, minum banyak tak boleh, minum mabuk baru tak boleh, minum sikit boleh. Tu dia ada dia punya tu sendiri pula. Lepas tu kita pula duk guna yang ringan dalam keadaan masyarakat jahanam. Dia kena pandai juga kat situ. Itu lah, nak hukum lah kali dia ganggu hukum, nak terang dia susah kat situ. Memang macam tu lah, macam mana pun. Macam kalau siapa yang follow bahas bab tengok aurat dalam cermin tu kan, tengok aurat dalam TV tu sama. Nak cakap macam mana? Tengok, nak kata boleh tengok, sedap orang tengok. Dalam sekarang jahanam dah sekarang ni, bukan dalam TV, real pun tengok, real depan pun tengok. Nak kena cakap haram, tapi nak mengaji ni, oh payah sungguh. Tapi kau cakap macam tu, kitab ni cakap macam tu lain. Lepas tu nak cakap boleh tengok aurat. Sama lah, kes ni pun sama. Orang dalam keadaan tak tahu hukum macam ni pun dah main togok macam tu, kita bagi lagi. Habis tu nak mengaji ni. Maksudnya kita nak detailkan perkara ni, susah lah. Tu kadang-kadang saya gantung-gantung macam tu je, pandai-pandai faham. Sebab nanti dia jadi lain, dia jadi masalah. Yang terbaru sekarang UAE menghalalkan arak. Kalau menghalalkan arak tak boleh kata jatuh kafir lagi. Sebab arak sama tadi dah. Tengok arak apa yang dia kata, apa yang dimaksudkan. Arak anggur, kafir. Arak yang dibuat pada anggur tu lah, habis. Sebab menghalalkan yang haram, habis. Jatuh akidah kufur. Kena tulis dekat masjid-masjid dan surau-surau di kawasan dia tu, kalau dia mati jangan mandi, jangan semayang, suruh keluarga dia sendiri buat kalau nak buat. Tanah jerak. Sebab dia dah keluar secara terang-terangan. Tak boleh lah. Tapi kalau dia kata arak saja, arak yang mana? Nabis ke? Kalau nabis, khilaf. Jadi masih lagi kena sempurnakan. Jadi tapi itulah, bila sebut macam tu dia jadi ringan pula. Nak sebut berat tak boleh. Susah. Yang ni susah. Cuba kita tengok pada mazhab Syafi'i, setiap cecair yang memabukkan adalah arak. Kalau kita perhati balik tu, cair memabukkan dia dinamakan dia khamar. Okey, iaitu arak dijadikan daripada air inap, ada pun dijadikan ia daripada lainnya dinamakan nabis. Maka dua-dua tu sama. Jadi apa sahaja cecair yang memabukkan namanya khamar. Jadi kalau boleh kita kata air ketum tu khamar lah. Tapi tu dicampur tu masalah pula. Dia pergi campur ubat batuk, campur fumakila, ubat gegat. Memang terbaring. Saya pernah tengok kedai tu lalu kan, belah-belah negeri utara. Lalu semua terbaring, duduk dekat kursi. Tanya bapak orang tu, apa tu? Tu sting gitu. Dia khayal. Duduk nampak syurga agaknya. Jadi maknanya kalau macam tu, bila dia buat tu, sebenarnya dia ada lagi kalau bahas. Tak ingat kita dah bahas tak buat cuka. Belum ah. Dia ada bahas, kita niat sebelum jadi cuka jadi arak dulu. Jadi kalau kita buat tu, nak buat arak, awal-awal lagi haram, berdosa. Kalau niat nak buat cuka, walaupun lepas tu dia jadi arak, tak haram. Itu nanti akan datang kita bahas lah. Jadi kalau kata ketum tadi, dia buat nak buat apa? Nak buat arak lah, nak buat mabuk, maka haram awal-awal. Tapi kalau dia nak buat minum tu bukan untuk mabuk apa, untuk perubatan apa sebagainya, jadi tak haram. Tapi kita akan bahas sikit-sikit lah macam tu. Tak boleh ni sangat. Tak boleh ni sangat lah. Bahaya. Samalah ambil ganja, ketum sikit, budak sekolah pergi laut tak. Okey, kita nanti dulu. Abdul Rashid, relax. Man. Alon. Saya nak masuk sikit-sikit ni Abdul Rashid. Alon. Kita bahas satu-satu. Jangan cepat sangat Muka surat berapa? Rumi 81. Okey. Jadi pada mazhab Syafi'i, setiap cecair yang memabukkan adalah arak kata. Sama ada cecair itu daripada anggur yang tadi tu ataupun daripada nabis, daripada buah-buahan yang lain. Dia adalah najis. Bila najis haram diminum, dan bila haram diminum kerana mabuk, kerana haram diminum kerana mabuk, minum sikit tak mabuk pun jadi haram juga. Itu mazhab Syafi'i. Minum sikit ke minum banyak tetap haram, sebab dia adalah
yang memabukkan. Walaupun tak mabuk tetap haram juga. Sama ada khamar ataupun nabis. Bahasa lain, janji kita panggil arak buat daripada buah apa sekalipun haram. Itu mazhab Syafi'i. Yang kita bincang tadi mazhab Hanafi. Kaedah umum, kullu muskirin khamrun. Kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Kaedah yang kedua, Nabi sabda, man askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Sesuatu yang memabukkan jika banyak, maka sedikit juga adalah haram. Itu kerana itulah mazhab Syafi'i daripada dua kaedah ni, maka jadilah tetap haram juga walaupun minum sikit, walaupun tak mabuk. Okey. Macam ni kalau disebut sini, dia ada bincang berkaitan dengan kalau tak cair. Kalau dia pepejal lah ni. Kita tengok yang pepejal ni best sikit. Kita akan bahas pepejal. Dia bukan cecair tapi dia memabukkan. Okey. Dia tegak. Ada pun suatu yang memabuk tetapi bukan cair. Seperti afyunun, candu, biji kecubung, hashishun, ganja, buah pala dan lainnya. Macam mana? Adakah dia najis? Dia bukan cecair tapi memabukkan. Ataupun mungkin kita boleh kata dia asalnya pepejal kemudian dicairkan. Boleh juga kita kata macam tu. Asal dia pepejal, itu dicairkan. Dia tidak najis. Tak najis. Jika makan memabukkan, dia adalah haram kerana mabuk. Haram kerana mabuk. Tapi dia sendiri tu tidak najis. Dia sendiri. Yang tadi arak tadi, minum memabukkan, dia adalah arak dan dia adalah najis. Dia arak tu. Yang ni makan mabuk juga, macam arak juga. Makan mabuk, minum mabuk. Makanlah sebab dia pepejal lah. Makan mabuk. Yang tadi minum mabuk. Maka yang diminum tu adalah najis dan dia tu adalah arak. Najis. Tapi kalau dia pepejal, makan tu mabuk macam tadi juga. Tapi dia bukan najis. Dengan maksud kalau ada dalam poket sembahyang sah. Apa dia? Apa sahaja pepejal, bukan cecair, yang makan mabuk. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita fikir balik, kita dah salah letak lah. Kita Melayu. Kita Melayu. Salah letak kan. Kita kata najis dadah kan. Dadah pepejal ke cair? Umumnya pepejal lah. Kalau nak kira ada juga yang cair-cair tu kan. Yang injek-injek tu, itu pun dia dah telah cair kan. Asalnya dadah ni pepejal. Dia bukan cair. Kita panggil najis dadah. Sedangkan kalau ada lah dadah dalam poket 2 kilo, sah semayang? Sah. Dia bukan najis. Kenapa kita panggil najis dadah? Sebab tak ada najis itu lain. Mana lain lagi. Dan kalau kita tengok pula, arak tak panggil najis arak. Itu yang tak puas hati. Kalau arak pun dia panggil najis, sama puas hati Arak tak panggil najis. Arak panggil arak je. Apa? Liker. Tahu liker? Itulah liker. Ingat sikit-sikit gitu-gitu jadi bila macam tu sekarang ni kenapa kita sebut najis dadah? Tak kisahlah dengan maksud najis lughatan syar'iyan istilah, tak kisahlah. Kita letak najis dadah, tapi arak kita tak letak najis arak. Sedangkan arak tu yang najis sebenarnya dari segi syarak. Dadah tu sebutlah benda lain, perosak. Janganlah sebut najis. Ataupun paling-paling pun sebut dua-dua. Tu lah kita. Sebab arak dia tak sebut najis. Dia sebut najis. Dadah yang disebut najis. Sebab dadah dia tak berdosa. Dadah ni dia, dalam agama dia tak berdosa. Dadah ni dia tak berdosa. Drugs tak berdosa. Kalau makan tak berdosa. Drug tu lah, mabuk tu sebab mabuk. Sebab mabuk kita katalah makan kapet pun berdosa kalau mabuk. Ambil lah kalau nak kira mabuk tu kan. Jadi itu cerita R&D, cerita lain. Jadi dan dadah juga merugikan negara. Kan? Jadi kita nak kaji kenapa dia panggil najis dadah. Bencinya dia ke dadah sampai sebut najis. Lepas tu kita bandingkan dengan arak. Tak berapa benci ke apa? Kita tengok. Sambil kita ni ada tengah cerita pasal arak ni kan. Alang-alang kita cerita. Kita fikir balik. Kita sebut najis dadah. Bencinya kita kepada dadah ni sebab walaupun dia bukan najis, kita najiskan dadah tu. Sebenarnya dia bukan najis pun. Sebab dia pepejal. Dalam agama dia tidak najis pun. Malah makan tak berdosa pun. Drugs. Okey. Tapi dia merugikan negara.
Dan dia akan mengurangkan produktiviti. Sebab dah makan dadah ni, dia akan mengurangkan produktiviti. Dan dia tak dapat cukai dadah. Ada cukai dadah. Dan dia halal lah Mexico. Mexico pun tak halal kan. Jadi diharamkan dadah, dinajiskan dadah. Sebab tu, jika diharamkan dadah kerana agama, katalah agama tak bagi. Tadi diharamkan kerana tak dapat cukai dan sebagainya. Kalau diharamkan dadah kerana agama, yang lebih layak kata najis adalah arak. Yang patut diharamkan sebenarnya adalah arak berbanding dengan drugs, berbanding dengan dadah. Yang lebih diharamkan. Sebab dadah, tapi arak, dia walaupun dia menurunkan produktiviti, tapi cukai tinggi. Kalau dadah pula, dia boleh beri manfaat sebagai ubat jika pandai guna. Tidak disalahgunakan, dia ada manfaat ubat. Yang kita duk makan tu drugs tu. Kita je panggil ubat. Orang putih panggil drugs. Tahu tak? Duk makan, duk telan tu. Drugs orang putih panggil. Kita je panggil ubat. Kita nyamuk, ubat nyamuk kita panggil ubat. Kita semua pantai ya. Nyamuk jadi mati kita panggil ubat juga. Tak apalah, majazi kan, majaz. Tak kisah. Cuma masalah kita punya bahasa tu. Sekarang ni dadah tu dia boleh bagi manfaat kalau tidak disalahgunakan, dan dia boleh bagi mudarat jika disalahgunakan. Sebab tu kita panggil apa? Penyalahgunaan dadah. Kenapa tidak penyalahgunaan arak? Sebab tak boleh nak salah guna. Memang arak ada salah dah. Dia tak ada guna arak dengan betul. Tak ada. Dibenarkan guna arak kerana tak ada. Tapi dadah ada, drugs. Guna dengan cara betul, dos yang betul, bagus untuk untuk ubat lah, untuk jadi ni. Untuk kita punya ni. Tapi kalau arak, dia tak ada penyalahgunaan arak. Penyalahgunaan minuman. Tak ada. Sepatutnya yang adanya itulah. Kita terbalik dah ni, terbalik kod dah ni. Dadah diharamkan pada orang awam. Bila sebut drug, dia diharamkan pada orang awam. Dadah ni. Kalau dadah diharamkan pada orang awam, kecuali ada doktor tu tak apalah, tapi diharamkan pada orang awam. Lebih-lebih lagi arak patut diharamkan pada orang awam. Kerana kerana arak langsung tak ada manfaat. Mudarat aja. Jadi ada keperluan ke bagi lesen? Tak ada. Tapi dadah, walaupun kita tak apa-apa seronok dengan dadah tu, dadah drugs, ubat tadi tu, ada keperluan bagi lesen. Sebab dia ada kalau pandai guna tu dia ada lah. Adalah manfaat dia. Walaupun setengah orang tak setuju dengan manfaat dia kan. Nak guna homopati lah apa tu tak apalah. Tu pun bahas lain. Cuma manfaat dia ada. Lepas makan, daripada demam dah tak demam. Berpeluh. Walaupun dia akan mengganggu buah pinggang ke apa tu macam kita lain. Tapi manfaat ada. Tapi arak langsung tak ada manfaat. Bila arak langsung tak ada manfaat, sepatutnya ada keperluan ke bagi lesen. Jadi yang cantik anda buat sekarang ni. Yang duk buat sekarang dia kerja terbaik. Cantik lah. Tak ada keperluan pun bagi lesen. Kalau ada keperluan bagi lesen arak, dadah pun macam tu lah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, mengundi nasib dengan batang anak panah tu adalah semua kotor dan keji perbuatan syaitan. Fajtanibuh, hendaklah kamu menjauhinya, la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya tu. Kita ambil bab arak je, tak payah ambil bab judi yang lain. Ambil bab arak je. Tapi judi pun sekali lah. Ambil bab arak dan bab judi. Untuk berjaya, fajtanibuh. Tapi kita tak percaya. Ayat Quran tu real, tak perlu nak tafsir tinggi, tak payah. Baca straight pun dah boleh faham. Innamal khamru, arak, maisir, judi, ansab, dia panggil pemujaan berhala lah, azlam, macam mengundi nasib lah, rijsun, keji, min amali syaitan, syaitan je buat kerja ni. Siapa yang buat kerja tu? Syaitan lah. Fajtanibuh, hendaklah kamu menjauhinya. Dengan kamu menjauhinya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. La'allakum, dari segi cakap Arab bila sebut la'allakum, mudah-mudahan. Tapi bila ayat Quran, la'allakum pasti.
Mana ada mudah-mudahan? Ada ke orang kata? Buatlah dulu, Allah kata, nanti tengok macam mana. Macam tu. Bila dalam la'allakum dalam Quran, maksudnya garanti. Walaupun kita bercakap la'allakum, mudah-mudahan. Sebab mana boleh? Allah cakap mudah-mudahan macam tu. Macam tak cukup ilmu je nak cakap. Kan? Jadi, rosaklah sifat ilmu, kesempurnaan sifat ilmu Allah rosak. Sebab mudah-mudahan. Tengok macam mana nanti okey kot. Macam tu lah. Mudah-mudahan. Jadi la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Sepatutnya bukan apa? Garanti berjaya. Jadi kalau nak berjaya, buang arak, buang judi. Masalahnya, arak menjadi sumber pendapatan negara. Industri yang tak pernah rugi dalam Malaysia adalah industri arak dan judi. Menyumbang beratus juta bilion pendapatan negara. Lepas tu adalah terpaksa. Betul? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Selagi tak percaya, selagi itulah tak berani nak tutup selagi. Nak minum, import lah. Macam babi juga, nak makan orang kafir nak makan, import lah. Apa sebab pula nak kena ternak? Makan banyak mana sangat? Nak minum agak, import lah. Yang lain boleh import. BMW boleh import. Yang lain-lain tu semua boleh. Macam-macam makanan semua boleh. Tiba yang tu tak boleh. Nak kena buat sendiri. Macam ramai sangat. Jadi okey, satu. Yang kedua, ditegah. Dia sebut ni ditegah jual pada syarak. Ditegah jual pada syarak. Nak itu dulu. Najis ia kerana ditegah jualnya pada syarak. Tak boleh jual. Ini kena belajar muamalat lah. Tai boleh jual tak? Tai burung, tai kelawar, tai ayam, tai lah. Dia tak syarat sah jual beli tu tak cukup. Dia tak boleh, dia tak ada ni, dia tak benda yang khaba'is atau khabisah. Jadi arak tak sah jual beli arak sebab dia najis dan dianya haram lah. Satu lagi, anjing tak boleh jual beli anjing. Tak boleh. Habis mu'allamah anjing nak beli apa? Dia kena beli dengan akad lain lah. Bukan akad jual beli tu. Akad mengajar, akad ajar kan. Ambil manfaat ajar tu. Kalau macam tai tu, akad macam-macam boleh. Antara akad boleh. Akad tolong sodok. Sodok masuk dalam tu. Upah sodok. Sodok tu. Bukan jual tu. Bukan jual. Upah cari. Boleh upah cari kan makan masa kan, upah tu. Tapi itu free tai itu free sama je, macam-macam boleh lagi, banyak lagi. Darah sama juga, darah pun tak boleh jual, tak sah jual beli. Bangkai tak sah jual beli. Habis tu macam mana nak buat? Akad lain lah, akad lain. Hibah bisawab boleh tak tahu? Ingat nak kena belek balik. Jadi ditegah juga pada syarak. Mana yang ditegah? Kalau kita tengok hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamrin asyratan asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulatu ilaih wa saqiyaha wa ba'i'aha wa akila thamaniha wal mushtari laha wal mushtaratu lahu. Anas bin Malik kata Nabi melaknat 10 golongan. Yang pertama asiraha, orang yang memerah arak, syaribaha, orang yang minum, orang yang diminta bawa kepadanya, orang yang menjual arak, orang yang membeli arak, orang yang minta arak diperahkan untuknya, orang yang membawa arak, orang yang memberi minum arak kepada orang lain sedangkan dia tak minum, orang yang mendapat hasil daripada arak, orang yang meminta dibelikan arak untuknya. Semua tu 10. Boleh cari hadis tu, ada 10. Jadi negara kita ada tak cukai, maksudnya ambil pendapatan daripada arak? Nabi dah laknat awal. La'ana Rasulullah, laknat. Ambil daripada tu. Jadi tak boleh lah sebenarnya. Habis yang ada jual dekat kedai-kedai serbaneka tu, orang perempuan, orang lelaki ke yang jadi cashier, tak boleh. Dia bukan ni, dia orang punya, dia cuma tukang scan, sama tu 10. Kalau dia daripada lori, dia tolong angkat, boleh angkat juga. Apa semua pun tak boleh. Dia tak buat, dia cuma buat bil aja. Dia accountant kat dalam. Tak boleh. Jadi kalau ada serbaneka yang orang Islam kerja yang terbabit yang perkara tu,
yang tu terbabit daripada 10 ni lah. Sama ada yang buat akaun apa-apalah, yang angkat, yang scan semua, tak boleh sepatutnya. Tak boleh tu dengan maksud haram lah. Nabi laknat. Habis tu macam mana nak kerja? Carilah kedai serba nikah yang tak ada arak, ataupun kedai tu ada arak tapi orang lain yang jual, kapir yang jual kan. Orang yang jual tu maksud yang scan, tak apalah, sebab dia belah sini, dia belah kaunter yang tak ada ni, tak apa lah. Tapi kalau dia accountant, kena kira juga kan, nanti dia kena kira. Tak boleh, kecuali dia buat bahasa asing, ada tak ada. Jadi yang luar ni masih lagi boleh selamat, walaupun tak berapa cantik lah, tak berapa berkat sangat lah, tapi selamat lagi lah, sebab dia cuma tak scan, sebab orang lain yang scan, dia tak ada kena-mengena, susun semua bukan dia. Masih lagi selamat lah. Tapi yang accountant tak boleh selamat lah. Boleh selamat accountant? Takkan dia nak kira ini tu, tak nak kira. Lepas tu nak ambil accountant asing untuk kira arak je. Arak berapa persen sangat yang laku pun. Jadi biasanya yang dalam-dalam pejabat tu macam mana? Habis lah sikit bab arak. Habis. Kemudian kita tengok candu pula. Dia sebut kat sini juga afyunun, candu. Afyunun tu kalau asal bahasa Arab afyun, kemudian jadi apa, opium kan, opium, dia punya candu punya tu asalnya daripada bahasa Arab tu afyunun, kemudian dia jadi opium, betul lah disebut tu. Kemudian bahasa Melayu jadi candu lah, candu lah bahasa Melayu. Bukan jadi apa bahasa Melayu? Tak tahu. Ada tu. Yang menjadi candu, kecanduan. Oh, kecanduan tu satu hal lah. Mana kerja ketagihan tu dia panggil. Oh tu kecanduan. Habis tai ayam candu? Tu lain lah. Tu bau busuk macam candu. Baru kata tai ayam candu, tai ayam monai orang Kelantan, tai ayam monai. Tai ayam candu. Tu satu. Pertama candu, dia minum lah, makan lah, kita panggil makan lah, guna mabuk, maka haram kerana mabuk. Tapi kalau candu ada dalam poket, berkilo-kilo sekalipun, sah semayang, sebab dia bukan najis. Okay. Biji kecubung. Biji kecubung ni, orang dulu-dulu tahu aku kan. Dia makan ni, dia memabukkan halusinasi. Dia tengok bukan tengok orang jadi dua, tengok tu. Kalau siapa termakan lah. Daun dia ramah tampar kat dahi pun jadi mabuk lah. Daun dia tu ramah tampar kat dahi, mabuk lah. Kalau termakan banyak sangat, kata tu kalau dah termakan banyak sangat, dia jangan bagi dia tidur. Dia tidur terus qalu innalillah, mati terus. Kalau dia tidur tu, dia tak boleh tidur, bagi dia jaga biar sedar, masih lagi ada peluang lah. Tapi kalau dia tidur, boleh membawa maut. Dia ada manfaat juga, manfaat ubat. Dia jadi ubat flu, asma, melonggarkan salur pernafasan, sakit gigi. Tu dia punya tu. Jadi biji kecubung tadi panggil daun, biji dia lagi power lah. Jadi yang ini dia bukan najis, walaupun memabukkan. Tak payah makan, letak atas dahi pun mabuk. Jadi dia ada manfaat, memang adalah manfaat, tapi dia tak najis. Sedangkan kadang-kadang biji kecubung lagi power pada arak. Tapi arak najis, minum pun haram. Dia minum tu tak, makan tu tak haram. Yang haram kalau mabuk. Dan dia tidak najis. Jadi betul lah dadah tu tak sesuai lah kita kata najis dadah tu kan dia serbuk. Kita kata najis arak, baru betul. Ganja ada banyak mana pun tak najis lah, maksud boleh sah semayang, bukan najis. Walaupun isap tu boleh jadi mabuk kalau banyak, kalau sikit-sikit dia agak goyang-goyang gitu je. Kalau banyak baru dia boleh pergi jauh kan, boleh pergi fikir jauh. Tak silap orang nelayan dulu pun sebelum tu, saya sempat lah tahun 80-an tu dekat pantai-pantai, masih duduk di tepi-tepi pantai dulu, sempat lah masa tu kecil lagi. Diorang sebelum diorang pergi naik naik lah, sebab dia akan mabuk laut. Tapi diorang memang dah biasa pun kalau kena dia punya ombak tu boleh mabuk juga sikit lah. Jadi untuk mengelakkan, untuk kekuatan badan dia malam-malam tu sebelum dia pergi tu, perut dulu bau, kita yang bau pun pening sekali, bau dia punya asap. Lepas tu dia naik tu jadi sihat. Jadi oleh kerana macam tu, boleh ke dia guna macam tu? Boleh lah. Tapi sekarang ni dah jadi haram sebab
haram sebab kerajaan. Cerita lain lah. Haram maksudnya. Yang tadi macam kita kata tadi Malah orang tua dulu cakap daun ganja ni boleh buat ulam untuk selera makan. Power. Cah bodoh. Mantap. Ada orang dulu duduk cerita orang dulu. Orang sekarang je yang salah guna. Habis sikit-sikit je lah, banyak-banyak bahaya. Macam mana hukum makan yang ada campuran alkohol? Alah, Nisa makmur. Tanya hari Selasa lah. Lek-lek lah. Okey, buah pala pula macam mana? Buah pala pun tak boleh juga. Maksudnya buah pala makan boleh memabukkan. Buah pala istilah Arab dipanggil Jawzatut Tib. Jawzatut Tib. Istilah Arab buah pala ni. Jumhur ulama termasuk Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Haythami mengharamkan buah pala. Macam mana haramnya yang lain-lain lah. Yang memabukkan, kerana dia kata boleh memabukkan jika dimakan dalam jumlah yang banyak, maka mabuk. Jika makan banyak mabuk, ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Makan banyak mabuk, makan sikit pun mabuk juga. Dan dia dikiaskan dengan ganja, dengan khamar, dikiaskan yang lain juga. Jadi oleh kerana macam tu, buah pala juga diharamkan mengikut pendapat Imam Nawawi dan Ibn Hajar Al-Haythami. Buah pala tu tambah-tambah kalau dia ada dia punya air tu pun sama juga, air tu kan. Jeruk tu kan. Dia kalau ikutnya jumhur ulama termasuk Imam Nawawi haram. Sebagai informasi, tak habis lagi ni. Sebagai informasi, buah pala sama ada dalam bentuk biji atau bentuk diproses jeruk dan sebagainya terlarang untuk diimport, dibawa masuk ke dalam Arab Saudi. Tak boleh. Arak boleh takkan, buah pala tak boleh. Tapi pelik dah orang tu. Buah pala tak boleh, arak boleh. Kalau yang asal lah, sempat mungkin ni cerita ni mungkin 80-an, tahun 80-an. Sebab kita ngaji ni tahun 80-an, 89 ke 90 yang tu. Jadi tak dibenarkan. Sekarang dah berapa puluh, 30 tahun berlalu, 40 tahun tak tahulah apa jadi. 30 tahun kan, tak tahulah apa jadi. Tapi kalau asalnya tak boleh bawa ke dalam Jazirah Arab lah, kita area Arab tu memang tak boleh bawa masuk. Sebab masih lagi berpegang dengan pendapat Imam Nawawi dan Ibn Hajar Al-Haythami. Macam mana pun Syekh Ramli, Ibn Hajar, Syekh Ramli, dua orang ni memang lain sama. Syekh Ramli dan termasuk juga Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia kata makan sikit diharuskan kerana tak memberi kesan mabuk. Kalau makan banyak mabuk baru haram lah. Jadi macam kembali kepada hukum asal balik lah. Jadi ada setengah mengatakan yang memabukkan dalam tu ada 1%, ada kata 4% dia punya tu. Jadi 4%, kalau maksimum 4% sekalipun nak kena makan banyak sungguh nak jadi mabuk tu. Jadi macam tu juga alkohol lah, boleh kata-kata yang terjadi dengan sendiri melalui pemprosesan makanan. Apa istilah nak pakai ni? Dia proses penapaian berlaku ketika dia memproses makanan tu terjadi dengan sendiri, maka akan terjadi juga alkohol macam tu. Ulama' duk bahas sikit, memang sikit sangat, macam tapai yang kita nak makan tu kan. Malah apa air anggur pun ada, jus anggur tu pun ada, yang mana kadarnya 0.4, tak sampai 1% pun alkohol yang ada. Itu satu hal. Yang kedua, ada ulama' meletakkan 4% maksimum walaupun ada alkohol. Itu yang kecoh bab Ribena. Tak silap dulu ada kecoh. Bila kita tengok dia 3%, 4%, 2% macam tu kot. Masih lagi dibenar, sebab tu ada halal dan sebagainya lah. Ada orang tak berhenti, mana boleh ada 4. Ada bahas lah. Sedangkan itu terjadi dengan sendiri, bukan buat niat nak buat tu, bukan nak buat alkohol, nak buat arak, bukan. Tu satu yang pertama, dia jadi sendiri. Tu satu, macam-macam lagi lah ulama' bahas kat situ. Ubat kanak-kanak bayi. Gerak water. Apa dia panggil? Grape water. Apa ada kecil lah. Betul? Sakit perut dia. Untuk sakit perut, kalau dia syirik birit bagi minum tu. Tak, dia sakit perut, tidur apa semua kan. Bayi dia lah. Sekarang jarang pun lah. Lepas tu dia bagi minum. Itu apa benda? Dia ada alkohol sikit. Campuran alkohol. Campuran alkohol. Mungkin 4% ke bawah tu, tapi baby takkan dia letak sampai 40% lah. Sikit.
Sikit. Cuma sikit banyak tu. Bau begitu memang kuat lah tu. Oh. Kuat lah. Fuyo. Tu orang dulu ah. Bila sampai sejak 70-an, 80-an kan. Oh, dah kurang eh. Apa gripe? GRPE. Tu untung orang lama ada. Kita orang baru gripe water. Gripe. Jadi kalau kata boleh ke tak boleh tu, kita tengoklah ulama yang maksimum yang kata boleh 4%. Maksimum. Lebih pada tu dia jadi sendiri ke, dia jadi buat ke apa ke, buat sengaja buat ke ataupun dia jadi sendiri ke, tak boleh, haram juga walaupun dia jadi sendiri. Lebih 4%. Itu pun ramai juga yang tolak, yang kalau macam tu guru pondok dia tolak terus lagi. Sebab apa pula banyak sangat 4%. Dalam tapai 1% ke tak sampai 1% dalam tapai. Jadi yang tadi tu ubat. Jadi ubat dia ada hukum lain pula. Nak berubat boleh dengan najis pun boleh. Tu ada hukum lain lah pula. Dia campur-campur hukum lain lah. Yang ni semata-mata nak buat makanan. Semua tak boleh. Masuklah biji pala pun tak boleh. Yang buah pala tadi Imam Nawawi, Syekh Ibn Hajar Al-Haythami tak boleh kerana makan banyak mabuk. Makan sikit pun mabuk. Seolah-olah dikiaskan macam arak tadi lah. Buat apa bali ke apa, minum sikit tak mabuk. Minum banyak macam bir kan, bir minum sikit tak mabuk, minum banyak baru mabuk. Jadi dikias macam tu juga walaupun dia tu buah pala. Okey, itu jumhur tu. Buah pala yang dijeruk ke? Tak kira. Yang tak kira. Buah pala je. Macam tu punya keras. Betul saya sebut tadi. Syekh Ramli kata. Syekh Ramli kata, khilaf lah Syekh Ramli kata tak. Jika tak mabuk makan sikit dibenarkan. Malah Dr. Wahbah Zuhaili pun kata tak. Itu yang contemporary sungguh lah. Tak. Tapi kalau nak kira yang jumhurnya tak boleh buah pala. Alah sama macam sotong punya dakwat sama semua tu. Dulu sotong dakwat tak boleh kan. Cerita kat sini kan sotong dakwat semalam kan. Hari tu kan. Tak boleh dakwat sotong dakwat pula. Dakwat sotong sebab dia air kencing ataupun najis dia. Ini rupanya dia sistem apa tadi? Mekanisme apa? Defense mechanism. Untuk ada orang ni semua senang. Ada benda tu. Nampak? Dia macam tu lah. Tapi yang kalau tengok kitab dulu, dia akan cakap macam tu. Jadi kalau yang ini, nasib baik ada khilaf, boleh lagi makan. Tambah-tambah yang kering tu, yang campur gula tu, mantap. Yang tu lagi sedap. Boleh. Ikut Syekh Ramli. Tapi Imam Nawawi sendiri, Imam Rafi'i tak sempat nak check. Imam Rafi'i kata macam mana. Biasa Imam Rafi'i akan berbeza juga dengan Imam Nawawi. Jadi kalau nak kiranya tak boleh lah. Macam mana? Sebab makan banyak, makan sikit. dia akan kan. Sebab mungkin waktu tu buah pala tu mungkin ada yang orang proses buat tu ke tak tahulah macam mana hukum tu boleh keluar. Sejarah kita dengar kan. Pedagang Arab cari RM400. Termasuklah buah pala dalam tu sekali disebut. Adakah benda tu? Boleh jadi juga. Kan betul boleh jadi juga. Boleh jadi tu. Jadi sebab tu boleh jadi. Mungkin dia akan kalau yang kata dia nak buat arak nanti dia akan bubuh juga pala tu bagi rasa harum ke apa ke. Jadi ulama tu kaji waktu tu berapa ratus tahun lepas, dia letak sekali. Betul kalau kita baca macam ni buah pala, kalau kita sekadar tanpa syarahan buah pala, siap tulis ganja dan buah pala. Hashisun ganja dan buah pala. Sebenarnya hashisun ni binatang pula, tumbuhan menjala asalnya. Hashish tu tumbuhan menjala asalnya. Tapi dalam kurungan tu ganja. Ganja dalam kurungan tu bukan kita asal kan. Kita Jawi tak ada kan. Hashishunnya kan. Di Rumi yang ada ganja. Ustazah Noraini Abu yang buat yang buat kurungan tu. Tapi sebenarnya hashishun ni tumbuhan menjala yang mana ataupun tumbuhan yang makan mabuk lah. Jadi mungkin ganja pun termasuk dalam tu. Tapi cuma buah pala tu macam tu lah. Jadi buah pala nasib baiklah ada khilaf kat situ. Lega lah sikit. Malah kalau nak tengok okey, saya ada catat kitab Sabilal Muhtadin. Tengok, dia cakap buah pala juga. Buah pala juga. Okey, kita tengok Sabilal Muhtadin. Tak ingat muka surat apa, tak tanda. Ada pun sekalian jamad. Jamad apa? Jamadat, jumud, semua sama tu. Apa? Jumud apa? Jumud macam sempit kan. Ada lain, beku. Boleh juga beku, otak beku kan kau ni. Jumud beku kan. Jamad tu keras, beku.
Jamadat, benda keras, benda beku ni. Benda fizikal. Bukan cecair. Okey, jamad. Adapun sekalian jamad, yang keras, yang fizikal tadi tu, itu maka iaitu suci juga. Ni panjang cerita pasal arak apa semua kan. Melainkan apa yang dinaskan oleh syarak najisnya. Jika beku, syarak kata menaskan dia ada najis, baru najis kalau ada. Okey. Iaitu tiap-tiap yang memabukkan lagi cair. Ini yang najis. Kalau yang beku perlu kepada nas syarak. Antaranya najis tai sembelit. Kerah kong ting, kerah bunyi macam tu lah. Beku, sikit pun air tak ada, cecair tak ada. Najis sebab nas syarak kata dia adalah najis walaupun kering. Okey. Tai kambing bulat, tak ada, memang tak ada sikit pun basah, tak ada sikit pun najis sebab nas syarak. Jadi jika keras, jamad jadi keras, beku, maka dia adalah suci, kecuali nas syarak yang kata dia tak suci. Itu simple. Kemudian dia kata yang memang biasa kita ni iaitu tiap-tiap yang memabukkan lagi cair. Mabuk dan cair seperti arak, tuak, maksud tuak masamah, tuak, barang sebagainya, sama ada diperbuat daripada air anggur atau selainnya. Ini mazhab Syafi'i. Okey. Ini orang lain ni. Kitab kita Patani. Kitab ni Banjari. Lain. Tapi hukum sama. Maka iaitu jika maka ianya najis, tidak harus meminum suatu daripadanya walaupun setitik. Sebab banyak mabuk sikit pun, setitik pun haram. Okey. Adapun yang beku seperti ganja. Yang beku tu maksud jamad tadilah. Okey, ganja. Afyun. Sama kan tadi. Dan pala. Ada juga. Sabilal. Dan pala. Dan ambar. Dan kumkuma. Kumkuma? Za'faron. Maka ianya tidak najis. Sebab maknanya za'faron ni pun boleh, kalau dia buat, boleh mabuk juga. Tak tahulah macam mana kan. Ambar. Tak sempat nak dobik apa benda. Okey, sekalipun memabuk tidak najis, sekalipun memabukkan. Makan mabuk pun tapi tak najis. Okey, maka harus memakan atau meminum suatu daripadanya setelah jadikan dia cair, sekadar tidak sampai kepada had mabuk. Boleh ah? Mana ketum boleh tak? Berani jawab. Jawab. Tak jawab. Ni hukum dah ada. Okey, aku tak nak jawab. Okey. Okey, tidak sampai had kepada memabukkan dan memudaratkan, maka dia suci, dia boleh lah. Atau arak jadi beku. Macam mana kalau arak jadi beku? Kalau arak jadi beku, ganja jadi cair. Dicairkan ganja tu, ataupun jadi air lah, ataupun arak dibekukan. Adakah hukum beku ke hukum asal? Kita tengok niscaya adalah hukumnya kekal seperti hukum asalnya. Jadi tak boleh tipu lah. Ambil stout ke kasbet ke apa ke, beku kan, beku tak boleh tipu lah, sebab dia ambil hukum asal. Sama juga ganja, tiba-tiba dia cair ke ataupun kena air dia cair, meleleh. Kalau minum 2 teguk memang mabuk, tetap juga dia tak najis walaupun mabuk, walaupun dia cair. Sebenarnya dia asal beku jamad tadi. Jelas menunjukkan cecair memabukkan. Jika minum banyak khamar atau nabis tetap najis dan haram diminum walaupun sedikit. Kerana ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Habis. Itu je lah, cukup. Habis kat situ cerita benda-benda yang sensitif. Jadi macam mana kita nak kata tu? Pertama, buah pala boleh ada khilaf, selesai. Walaupun macam kita tak berapa nak boleh terima, sebab kita lahir-lahir buah pala tu dijual merata-rata dan dibuat macam-macam. Kalau orang dulu mungkin buah pala tu pernah dengar je, sebab tu dia boleh jatuhkan hukum macam tu lah. Dan mungkin juga berlaku buah pala yang dimaksudkan tu buah pala banyak jenis. Ada buah pala yang memang boleh buat arak lah. Ada buah pala ataupun tak buat arak pun, makan pun macam dia akan memabukkan. Ada buah pala yang kita makan ni jenis lain, yang telah lain punya jenis, yang mana dia bau-bau je, harum macam tu, tapi tak mabuk makan banyak mana pun. Boleh jadi macam tu. Yang macam pernah cerita hari dulu, 2 ulama berbeza pendapat. Satu ulama Patani, satu ulama Indonesia lah, Banjari ke apa sebagainya. Dia kata ketam nipah haram makan. Seorang kata ketam nipah boleh makan. Satu duduk Patani, satu duduk Jawa tu lah, belah Jawa, belah Banjari ke belah sana.
Dua-dua masa tu Nusantara. Dua-dua Nusantara waktu tu. Masa tu tak ada negara lagi, Nusantara. Dua-dua ulama, dua-dua ada kitab, dua-dua hebat. Sekarang nak pakai yang mana? Khilaf ke? Tak khilaf. Macam mana penyelesaiannya? Dah pernah cerita? Takut lupa. Penyelesaiannya, ketan nipah boleh makan tak? Kena kata boleh lah, kita dah bantai banyak lah. Tu je jawapan aku. Kita dah makan banyak mana? Tiba-tiba nak kata tak boleh. Kena kata boleh lah. Cuma nak cari hujah lah pula. Kita kan buat dulu baru cari hujah. Tu kita. Sekarang ni ada ulama kata ketan nipah tak boleh makan. Ada yang kata ketan nipah boleh makan. Kat mana dia punya tu? Maka mungkin boleh terjadi macam buah pala tadi. Kenapa kata haram kan? Tak ingat? Seorang tak ingat? Satu perkataan, one word, satu perkataan. Apa? Satu je. Satu perkataan aja boleh menjelaskan keseluruhan. Bukan. Kepak pula apa ni? Kaki kaki. Ada 2-3 orang tahu lah tu. Dah pernah cakap lah tu. Memang pernah pun. Iaitu bila dikaji balik kenapa dua ulama yang taklah jauh sangat, tak jauh pun mau 1000 kilometer juga. Berbeza dari segi cakap memang berbeza. Keilmuan sama, kitab mantap dua-dua. Kenapa? Bila dia cari dekat Patani ketam nipah dan dia pergi cari kitab nipah yang dekat Jawa, kita kata macam tu lah. Nak banding, takut-takut nama ketam nipah tapi rupanya berbeza spesies. Ulama nak jaganya. Bukan kita lah, orang sekarang ni kadang-kadang tengok ni lain. Ini ulama tidak maksum. Amboi. Orang dulu cari kalau boleh nak tolong lagi, nak ada sebab ni. Aku je yang jahil, aku je yang tak tahu. Tak mungkin ulama ni. Tak adalah ulama tak sama macam kita. Sentiasa bersangka baik. Tapi orang sekarang tak. Tengok ni. Ulama tidak masuk ni salah. Dia salah ambil. Ni hadis maudhu'. Dia kata hadis ni dhaif. Suka hati macam dia hadis sangat. Tera hadis sangat. Tu ulama sekarang. Bukan ulama, orang sekarang. Bila dia tengok, dia gabungkan dua ketam nipah tu, dia cari tu, rupa-rupanya yang dimaksudkan ketam nipah dekat orang ni, dekat orang Jawa ni, ulama Jawa ni punya maksud, dia yang kata haram, dia punya kaki tu tajam semua. Kaki dah ada 8 ke apa? Ketam ada berapa? Ketam nipah? 12, 6. 6 tajam macam ketam batu. Tajam. Bila tengok yang Patani katanya, ketan nipah dia, warna nak sama dah, warna macam oren-oren, warna sedap tu lah. Tengok meleleh-leleh tu. Rupanya ada 4 kaki dia. Kaki dia lepeh. Bukan tajam. Dan bila dia letak yang lepeh ni dekat pasir ataupun dekat atas darat, dia tak boleh jalan. Dia jalan tak boleh jalan. Lepas tu kejap dia mati. Yang letak yang kaki tajam ni, dia boleh panjat sampai atas pokok kelapa. Kita nak pulah kelapa tengok, ada ketam dia lepak kat situ. Tingginya kau panjat. Kenapa? Kaki dia tajam, dia boleh. Maknanya, ulama kaji lagi. Maknanya, Allah menciptakan habitat kita bersama. Habitat kita ada oksigen. Allah tak cipta kita dekat planet Marikh. Sebab sana tak ada oksigen, kita mati. Jadi habitat ataupun keadaan environment yang Allah cipta, kita makhluk mesti sekeliling dia tu, habitat dia mesti sesuai dengan dia. Sesuai. Maka tengok kenapa ketam yang itu tajam, kerana dia duduk dekat air tu main-main je, main air kaki macam tu je, tenggelam sikit silap lemah mati. Walaupun dia ketam, banyak hidup dalam lubang, banyak hidup dekat darat. Sebab tu kaki dia sesuai dengan habitat dia, iaitu dia nak jalan kat darat. Maka dia sebenarnya binatang darat. Sedangkan yang satu lagi yang kat Patani ni, dia tengok ni, dia lepeh. Bila lepeh guna untuk apa lepeh ni? Berenang. Dia duduk kat darat tak boleh jalan. Ni binatang air. Cuma dia naik ke darat sekali-sekala. Bukan selalu. Kalau duduk kat darat pun dia tak tahan contohnya, dan tak boleh berjalan. Itulah lebih kurang. Macam tu juga mungkin buah pala ni yang dimaksudkan dengan dulu. Malah dalam bahasa Arab, mungkin ulama terdahulu dia ambil dari segi bahasa Arab, kemudian dia terjemahkan. Dalam bahasa Arab, jauzatut tib. Jadi kalau kita nak tak puas hati, kita pergi cari jauzatut tib, kita tengok dengan kita punya buah pala. Rupa-rupanya buah pala dia macam ni besar, bau kuat, tak makan pun lagi dah nak pening dah. Bawa dalam kereta, bawa kereta pun pening. Okey. Jadi jangan suka-suka ulama weh. Dia ulama waris apa?
Nabi. Waris Nabi. Jadi bila dia waris Nabi, jangan suka-suka. Pewaris Nabi ni, dia tak perlu nasab. Nasab kita panggil habib dan sebagainya, itu nasab. Tapi pewaris Nabi ni, dari segi keilmuan pewaris Nabi ni, dia tak perlu nasab. Tak perlu. Ulama aja pewaris Nabi. Bila dia pewaris Nabi, macam mana kita tak boleh buat suka-suka dengan keturunan Nabi, macam walaupun kita tak puas hati dengan dia, walaupun dia ada buat salah sekalipun, tak boleh suka-suka, ada kehormatan yang perlu dijaga. Macam tu juga dengan pewaris Nabi yang tak melalui nasab ni, yang melalui keilmuan tadi. Oh, jangan suka-suka cakap. Malah cakap ulama tak maksum pun kurang hajar. Tapi memang ulama tak maksum. Ada ulama maksum? Mana maksum? Yang maksum ni Nabi dan Rasul. Tapi cakap ulama tak maksum. Nada apa tu? Kalau sesungguhnya yang hanya maksum adalah malaikah, Rasul dan para Nabi. Maka para wali tidak maksum. Itu lain punya. Tapi ulama tak maksum. Lain nada tu. Nada kurang ajar dengan nada nak ajar. Lain tu. Cukup lah kot. Cukup. Tu tujuan mula awal. Sebab nak habis awal tak? Kalau habis lewat, baik mula lewat. Ke macam mana? Tu tujuan mula awal. Jadi macam nanti tak alkohol, tak kat mana nanti alkohol lah. Alkohol najis. Dia macam ni. Dia sebenarnya kalau dalam bab ni kita tak masuk lagi. Dia bergantung pada niat. Sebenarnya dia bergantung pada niat. Orang yang buat tu, niat dia apa? Jika dia nak buat arak, jadi je arak, terus najis. Okey, itu niat. Kalau dia bukan niat nak buat arak, terjadinya arak ataupun kurungan alkohol dengan sendirinya. Dibahagikan pula. Alkohol banyak jenis. Ada alkohol daripada binatang. Ada alkohol daripada tumbuh-tumbuhan. Ada alkohol untuk buat minum mabuk. Ada alkohol yang bukan untuk minum mabuk, untuk buat kegunaan kita. Kat situ muat bahar lagi. Terbahagi kepada dua. Yasalah, yang mutaqaddim yang lama. Dia tak kira, semua sama je. Janji ada unsur-unsur arak, alkohol arak. Yang kedua ni kata tidak, ini arak untuk buat basuh baju arak pula alkohol untuk buat basuh baju, alkohol untuk buat minyak wangi, alkohol ni lah. Ini bukan alkohol tu. Bukan yang dimaksudkan dengan tu, dengan arak tadi. Yang mana arak buat arak terhasil alkohol. Buat arak, dia punya hasil dengan buat arak tu jadi alkohol. Jadi dia bukan nak buat alkohol, dia nak buat arak, jadi alkohol. Jadi bila kerana niat dia nak buat arak, maka alkohol tu najis lah. Sekarang ni dia bukan nak buat arak, dia nak buat benda lain, pencuci ke apa ke, yang ada alkohol. Bila dia nak buat pencuci tu, jadilah pencuci. Alkohol tu, memang alkohol tu sama lah. Tapi kalau tengok betul-betul lain, dia ada apa, benda-benda apa, tak kerti nak sebut tu. Dia ada dia punya nombor-nombor. Ethanol, metanol tu. Tak kerti nak sebut, tapi saya tahulah benda tu. Dia lain. Dia macam ni, dia tak boleh minum mampus. Sebab dia unsur dia macam ni. Yang macam ni boleh minum. Yang ni ada. Dia ada unsur-unsur tu. Okey, sekali sebenarnya benda ni bergantung kepada kekuatan kita nak ambil. Khilaf tu lah. Kita nak ambil keras ada yang tu. Dua-dua okey, dua-dua kuat. Sebab memang hujahnya mantap dua. Jadi dari segi kenajisan tu bergantung pada niat. Itu dalam kitab kita akan tulis nanti berkaitan dengan cara membuat cuka nanti. Cara buat cuka nanti. Cuka tu asal daripada najis, iaitu arak. Jadi kalau jika dia niat nak buat cuka, kemudian jadi arak, tak berdosa, tu yang pertama. Dan ianya najis waktu tu, kemudian bertukar jadi cuka, yang mana cuka tu jadi suci, dia tetap tak berdosa juga, dan dia boleh minum dan tak ada masalah. Tapi kalau dia niat nak buat arak, berdosa awal-awal, bila jadi arak, jadi gila, jadi buih tu, berdosa dan ianya najis, kemudian dia kata tak jadi lah buat arak, nak buat cuka. Boleh tak? Pendapat muktamad tak boleh. Dengan maksud tetap juga cuka tu najis. Sama je. Okey, agak macam tu. Dia niat nak buat, sebab dia ada kena-mengena dengan cuka benda ni. Dia niat nak buat cuka. Ni, 1 tong. Ini niat nak buat arak. 1 tong. Sama, ingredient sama. Mana boleh letak ingredient? Mana boleh letak macam-macam. Ada orang letak sudu, ada orang letak, dia panggil bawang, ada orang letak roti. Macam-macam ada orang letak. Itu kita akan bahas nanti cara buat cuka tu. Bila dia letak memang tak boleh. Dia kena pure. Okey. Satu dia niat nak buat arak, satu dia niat nak buat cuka.
Okey, pertama dia niat nak buat arak tu dah berdosa awal-awal dah. Walaupun tak jadi, baru jadi air perahan baru. Bila jadi arak, maka berdosa lagi dan ianya najis. Yang ni dia niat nak buat cuka, jadi arak juga. Sebab sebelum nak jadi cuka jadi arak. Cuma bunyi tu macam arak kan. Memang arak lah, minum mabuk. Jadi arak. Tapi niat nak buat cuka, dia ni tak berdosa, yang ni berdosa. Kemudian yang ini jadilah cuka, boleh minum suci. Tiba-tiba yang ini dia bertukar niat. Tak jadi buat arak, nak buat cuka. Tetap juga dah jadi cuka, haram juga. Najis juga. Dia kata dia niat. Dia sama je, dia niat. Sama. Tulis ni kaligrafi. Niat apa? Buat Quran, jadi Quran. Walaupun ayat Quran. Ni buat bukan nak baca, tapi nak buat cantik. Sampai tak boleh baca. Dia tak jadi Quran, boleh pegang. Sebab mana boleh baca? Boleh baca. Tengok niat. Dia banyak benda tu, dia bergantung pada niat. Banyak perkara hukum-hukum dia bergantung pada niat. Walaupun benda tu tak jadi lagi. Sama, jamak pasar, nak musafir. Niat berapa kilometer, berapa marhalah. Niat juga. Oh, niat nak pergi 100 kilometer, lebih 2 marhalah. Dah lebih lah. Keluar Korea, dah boleh jamak pasar. Sebab niat. Tapi niat dia tak ada niat. Bagaimana? Putus cinta. Bawa 1000 kilometer pun tak boleh jamak pasar. Tak ada niat. Niat tu penting. Banyak air kalau nak masuk. Saya nak berhenti lah ni. Sebab mula awal, berhenti awal lah. Okey, kita sambung bab lain pula. Dan setengah daripada najis yang tiada dimaafkan, tiap-tiap yang basah keluar daripada salah satu daripada dua jalannya, iaitu kubul dan dubur seperti tahi dan kemih. Dan jika ada keduanya bagi binatang halal dimakan, atas qaul yang asahnya. Okey, kita tengok dalam bab tu pula nanti. Macam ni kalau keluar najis binatang. Najis binatang ada kata tak najis tu. Cacing. Keluar cacing macam ni tu. Keluar cacing. Banyak ni cacing. Tengok hari apa? Sabtu. Hari Sabtu kita sambung. Jadi kejap Jadi siapa ada soalan? Macam biasa, hari Selasa. Wallahu alam, kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.